Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah pada malam ini seperti yang dijadualkan, pertemuan kita yang akan membincangkan tentang fakta-fakta berkenaan dengan kisah para nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kita alhamdulillah kita telah pun membincangkan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana jika kita melihat daripada permulaan pengisian sehinggalah kepada pengisian malam ini merupakan siri yang ke-43 ya, daripada kisah Nabi Allah Adam sehinggalah kepada kisah Nabi Allah Sulaiman. Malam ni insya-Allah kita akan membicarakan tentang kemusykilan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman. Ini adalah kemusykilan yang ke-6. Kemusykilan yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Maknanya ada 3 kemusykilan yang kita perlu perincikan, yang perlu kita berikan pencerahan, yang perlu kita hurai dengan lebih lanjut agar kisah-kisah tersebut, fakta-fakta tersebut dapat difahami dengan lebih jelas, supaya fakta-fakta tersebut dapat kita memilih jawapan yang lebih tepat. Okey, pengisian kita ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya selalu ulang pada Saban Minggu, kita sebenarnya menggunakan buku ataupun kitab yang dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada malam ni, kita memang banyak merujuk kepada apa yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Mawaqiful Anbiya'i fil Qur'ani. Baik. Jadi saya teruskan dengan nota ringkas, bukanlah patut dipanggil nota pun ya, sekadar saya meletakkan ayat Quran dan juga terjemahan. Okey. Saya akan paparkan nota dalam PowerPoint. Okey. Jadi kalau sesiapa yang ada Quran, tentu ada Quran terjemahan, maka sangat baik ataupun sangat elok kalau tuan-tuan boleh merujuk kepada Al-Quran terjemahan, lihat kepada terjemahan ayat. Baik, kemusykilan yang ke-6 pada malam ini, kita akan merujuk surah semut, surah An-Naml, iaitu surah yang ke-27. Kemusykilan nombor 6, kemusykilan nombor 7, kemusykilan nombor 8, semua ia berada dalam surah An-Namli, surah yang ke-27. Okay. Kita akan membicarakan fakta kisah Nabi Allah Sulaiman ini. Ia bermula pada ayat yang ke-22. Okay, ayat nombor 22. So siapa yang ada Quran terjemahan, bolehlah buka pada halaman 378. Bermula halaman 378. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kita mulakan. Kemusykilan yang ke-6 ini sebenarnya adalah tentang kisah burung Hudhud yang telah tidak berada di sisi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dalam beberapa waktu. Okey. Perbincangannya adalah ke mana burung Uhud itu pergi dan bagaimana burung Uhud itu dia boleh kembali kepada Nabi Allah Sulaiman dalam waktu yang singkat.
Okey, kita lihat ayatnya terlebih dahulu, ayat nombor 22, 23 dan 24. Ada 3 ayat berkenaan dengan dialog antara Nabi Allah Sulaiman dengan burung setelah burung Hudhud itu tidak menghadirkan diri di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Jika tuan-tuan ingin mendapatkan permulaan ayat yang berkenaan dengan kisah burung Hudhud ini, ini kita kena lihat bermula daripada ayat kita kena lihat dia bermula pada ayat nombor 15. Maksudnya begini, kalau kita nak tahu tentang kewujudan burung Hudhud ini sebagai salah satu di antara watak penting dalam kisah Nabi Allah Sulaiman, atau kita kena lihat bermula daripada ayat nombor 17 lah. Bermula daripada ayat nombor 17, kita akan mendapati dalam surah Semut ini bagaimana Nabi Allah Sulaiman ni dia mempunyai tentera. Dia ada 3 kumpulan tenteranya. Kalau ayat 17 ni saya tak paparkan, tak tiada dalam nota yang saya paparkan di skrin Zoom ini, tapi kalau nak tahu latar belakang burung Hudhud ini, apa kaitan burung ini dengan Nabi Allah Sulaiman, burung ini merupakan salah satu tentera Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, seperti mana ayat nombor 17 dalam surah Semut, yang mana Allah mengatakan tentera Sulaiman ini terdiri daripada minal jinni wal insi wat tayri. Daripada manusia, ada tentera daripada jin, daripada manusia dan juga burung. Jadi burung yang dimaksudkan dalam kisah ini adalah burung Hudhud. Okey, burung Hudhud ni dia apa, ketika mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dia nak bergerak, kan, maka patutnya burung ni ada, tapi burung tu telah menghilangkan diri. Jadi nak tahu burung itu menghilangkan diri, kenalah bermula melihat ayat nombor 20. Sebab dalam nota ni saya buat ayat nombor 22. Jadi kena tengok ayat nombor 20, bagaimana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tafaqqada tayra. Burung itu telah hilang. Telah hilang tu maksudnya burung ni dia tidak berada di waktu yang diperlukan oleh Nabi Allah Sulaiman. Burung tu pergi mana? Kita tahu ceritanya, burung itu pergi ke satu tempat namanya Sabak. Ayat 22 yang kita akan baca pada malam ini, yang kita akan kupas, terang-terang kita menemukan perkataan Sabain. Sabak tu di mana? Sabak itu di negeri Yaman. Okey, Sabak di negeri Yaman. Bermakna burung Hudhud itu telah terbang ke negeri Yaman. Jauh daripada Yaman dengan Palestin. Kita mengetahui Nabi Allah Sulaiman, pemerintahannya di mana ketika itu adalah di Palestin. Jadi kalau kita lihat peta, kita lihat geografi, daripada Yaman nak ke Palestin ni beribu-ribu kilometer. Maknanya burung Hudhud itu telah pergi terbang beribu-ribu kilometer ke negeri Yaman, iaitu di Sabah. Okey, kenapa saya sebut burung Hudhud? Okey, kita akan jumpa pada ayat nombor 20 disebut tentang burung itu, iaitu Al-Hudhuda. Okey, kita baca ayat 22. Ayat 22 ni sebenarnya setelah Nabi Allah Sulaiman mencari-cari di mana burung Hudhud ni pergi. Okey. Cerita dia, burung Hudhud tu dia dah balik dah
dia dah pergi Sabah, dia dah pergi Yaman, so dia balik. Dia nak balik ke jumpa Nabi Allah Sulaiman lah. Okey, jadi cerita dia Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim famakatha ghaira ba'idin. Cuba tuan-tuan perhatikan pada ayat yang berbunyi famakatha ghaira ba'id, maka tidak lama kemudian. Maka tidak lama kemudian tu membawa maksud apa? Membawa maksud burung tu dia pergi sekejap je. Nabi Allah Sulaiman cari, mana burung ni? Burung ni pergi mana? Okey. Selepas Nabi Allah Sulaiman bertanya ke mana burung ni pergi, tak lama kemudian tu muncul burung. Apa yang muskilnya pada kisah burung tu? Muskilnya kita adalah jauh tu nak pergi negeri Sabah, nak datang balik ke Palestin ni jauh. Tapi kenapa burung itu dia boleh pergi sekejap je? Okey, kita tengok burung tu kata apa? Faqala, lalu ia berkata. Ia berkata tu maksudnya burung Uhud itu berkata kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, ahattu bima lam tuhit bihi. Aku telah mengetahui sesuatu yang kau tidak ketahui. Burung tu kata, Sulaiman, kami dapat tahu suatu perkara yang kau tak dapat tahu, yang kau tak tahu. Wajituka min Saba. Dia kata, dan aku bawa kepadamu. Okey, min Sabain, dari negeri Sabah. Negeri Sabah ni Yaman. Okey, binabain yaqin, iaitu suatu berita penting yang diyakini. Burung ni kata, aku hilang tu sebenarnya, kami tak ada tu sebenarnya, dia kata kerana kami pergi ke Sabah, ke Yaman. So dekat Yaman tu, dia kata, aku mengetahui, burung tu kata, aku mengetahui sesuatu yang kau tidak ketahui. Dan apa yang aku nak bagi tahu ni, berita yang aku nak sampaikan ni adalah berita yang benar, berita yang diyakini. Okey, kemuskilannya di mana? Kemuskilannya tadi kita sebut tadi tentang perkataan kalimah famakasa ghaira ba'id. Maka tidak lama kemudian tu. Maknanya jauh tu. Burung tu nak terbang. Bagaimana burung tu dia boleh terbang berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer, dia boleh sampai dalam keadaan yang singkat? Macam mana? Okey, jawapan dia kita tak tahulah. Jawapan dia kita kata wallahu ta'ala a'lam. Allah tak memberitahu kepada kita macam mana dia terbang. Kelajuan dia berapa cepat pecutnya burung tu, Allah tak bagi tahu kepada kita. Ada tak burung yang boleh laju lebih daripada kapal terbang, dia terbang? Burung kan? Okey. Allahu alam, tapi kita sedia maklum bahawasanya apa? Bahawasanya Allah mampu nak menjadikan burung itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dalam keadaan laju. Antara perkara yang boleh kita kaitkan, ingat tak kisah yang Nabi Allah Sulaiman, Allah beri dia mukjizat, dia boleh gerakkan angin tu. Ingat lagi tak? Angin yang Nabi Allah Sulaiman dapat, kelajuan angin tu, angin Nabi Allah Sulaiman tu, kan angin tu dia boleh bergerak. Kalau selain Nabi Allah Sulaiman, mungkin angin tu mengambil masa 2 bulan. Kan nak pergi satu tempat, nak bergerak balik satu tempat, ambil masa 2 bulan. Kita dah belajar dah. Kita telah pelajari pada siri yang ke-42 pada minggu lepas. Jadi, boleh jadi juga burung itu dia bergerak dengan bantuan angin. Sudah pastilah dari Allah lah. Tapi dengan bantuan angin itu, kan Nabi Sulaiman dia boleh mengarahkan air dengan laju. Wallahu ta'ala alam. Tak tahu bagaimana dia boleh datang dalam keadaan yang cepat. Itulah kemuskilan. So, selesailah kemuskilan tu sebenarnya. Jawapan dia apa? Jawapan dia wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana
kecepatan burung itu dia bergerak. Allahu a'lam. Okay. Kemudian kita lihat ayat nombor 23. Apa dapatan burung itu? Lanjutannya kata kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, ini wajadtum ra'atan. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita, imra'atan. Seorang wanita, imra'ah. Okey, cuba lihat dekat perkataan imra'atan, dia ada tanwin dekat situ. Imra'atan, tan. Kalau diguna tanwin, bermakna ia adalah kata nama am. Dia panggil an-nakirah. Kata nama am ni membawa maksud dia umum. Maksud dia perempuan itu tidak dikenali. Wanita yang burung Uhud jumpa tu tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Tapi kita selalu mendengar namanya disebut Balqis lah. Ada yang kata namanya Bilqis lah. Jawapan dia, kita tak boleh jawapan dia wallahu a'lam. Nama sebenar imra'atan itu siapa? Wanita itu siapa? Adakah namanya Bilqis? Quran tak sebut. Hadis pun tidak menyebut tentang namanya. Sebab apa kita tak tahu namanya siapa, latar belakang dia siapa? Kerana Allah nyatakan dalam bentuk tanwin, dalam bentuk nakirah imra'atan. Allah tidak menggunakan al-mar'atu, tak ada alif lam, tapi ada tanwin. Orang sebut Bilqis tu macam mana? Sampai kan ada restoran Arab Yaman kan? Okey, restoran Mat'am Bilqis, dia kata restoran Bilqis. Allahu a'lam. Nama tu tak perlulah kita pertikaikan, tak perlulah kita bincangkan dengan panjang lebar, sebab nama ni tak apa, yang paling penting watak tu, watak perempuan tu. Sebab tu lebih elok kalau kita letakkan dia adalah Ratu Sabak. Sabak tu fahamlah, memang Quran sebut nama tempat tu Sabak. Kenapa kita panggil dia Ratu? Kerana kita akan lihat nanti memang wataknya seperti raja, tapi dia perempuan. Okey. Burung tu kata tamlikuhum. Yang perempuan itu dia memerintah mereka. Wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyul 'azim. Burung tu kata apa? Dia ni pula dia perempuan. Lepas tu dia ni jadi raja. Dia pula dianugerahi dengan segala sesuatu. Segala sesuatu ni maksud dia apa? Maksudnya apa sahaja yang diperlukan oleh seorang raja, dia ada segala-galanya. Lepas tu pula kata burung itu, dia mempunyai singgasana yang sangat besar, arsyul azim, singgasana yang sangat hebat. Okey, itu ayat nombor 23. Jadi kita dapat selesaikan kemusykilan di mana perempuan itu siapa. Namanya wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu siapa nama dia sebenar-benarnya. Tapi dia ada kuasa. Dia ada kuasa pemerintahan yang besar. Dia menjadi raja. Dia duduk di kerajaan itu di Sabah. Okey, dia ada segala-galanya. Dia adalah tentera dia, dia ada senjata-senjata dia, dia ada aset-aset dia. Kerana Allah kata min kulli syai'in. Dia punya segala sesuatu. Okey, kemudian kita sambung lagi ayat nombor 24. Burung itu mengatakan lagi, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Burung tu kata apa? Aku dapati juga ratu itu, dia kata dia, iaitu perempuan yang ada kuasa tu, dia dan kaum dia pergi menyembah matahari. Mereka tak menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Lepas tu pula kata burung Uhud tu, kenapa mereka boleh sampai menyembah matahari, mereka tidak mau menyembah Allah? Dia kata di antara puncanya adalah syaitan. Telah menyebabkan mereka ingat mereka sembah matahari itu betul. Dan Al-Quran kata apa? Syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Maksudnya Ratu Sabah itu dengan kaum dia menganggap apa yang mereka buat itu betul. Tapi sebenarnya mereka telah ditipu oleh syaitan. Yang betul kena menyembah Allah. Lepas tu pula disebabkan itu syaitan telah menghalangi mereka daripada mendapat kebenaran, mendapat hidayah,
sehingga mereka tak mendapat petunjuk. Okey, ayat ini penting tuan-tuan untuk diingati, bukan penting untuk ingati apa, kerana dia ada kaitan dengan perbincangan kemusykilan lepas ni. Lepas ni kita akan tengok apa reaksi Nabi Sulaiman. Kita tahu dekat sini Nabi Sulaiman mengetahui burung itu berkata, Ratu Sabah itu dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah matahari. Okey, kita tahu ia sangat berbeza dengan agama yang dianuti oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Cuba tuan bayangkan ya, burung itu pun mengetahui siapa yang layak untuk disembah. Okey. Kemudian kita terus kepada kemusykilan yang ke-7. Sambungan daripada kemusykilan-kemusykilan yang sebelum daripada ini. Jadi selesailah kemusykilan, persoalan-persoalan pada ayat nombor 22, 23 dan 24. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh kemukakan selepas ini. InsyaAllah. Okey. Kita sambung dengan kemusykilan yang ke-7. Okey. Kemusykilan yang ke-7 ni kita nak perincikan apakah tindak balas ataupun respon, reaksi Ratu Sabah tadi setelah dia menerima surat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, kemusykilan nombor 7 ni rata-rata kita semua memang sudah mengetahui apa reaksi Ratu Sabah tu. Tetapi anggap dia sebagai pengulangan, pengukuhan bagi siapa-siapa yang dah tahu, tapi ada beberapa perkara yang boleh kita perincikan lagi agar kefahaman kita itu dia tidak dimasuki, tidak dicemari dengan cerita-cerita Israeliat. Okey. Jadi kita lihat ayat rujukannya iaitu ayat 27 sehingga ayat nombor 35 itu surat 379. Okey, kita baca ayat nombor 27. Ayat 27 surah Semut ini, suratul Naml ini adalah jawapan balas Nabi Allah Sulaiman setelah burung Hudhud itu mengemukakan alasan, memberikan justifikasi kenapa mereka tiada pada waktu itu. Adakah Nabi Sulaiman menerima bulat-bulat pengakuan tenteranya itu? Nabi Sulaiman seorang yang bijak. Dia mengambil tindakan nak membuat verify dulu. Kan? Dia nak buat siasatan dulu. Soalnya dia nak minta bukti. Betul ke engkau jumpa perempuan tu? Ratu Sabah tu? Betul ke wujud perempuan itu? Sebab kita tahu Nabi Allah Sulaiman telah mengugut burung itu. Nabi Sulaiman bagi kita tahu pada ayat yang sebelum ini, ayat-ayat yang bermula ayat nombor 20 ke 21, Nabi Allah Sulaiman ambil tindakan berat ni. Sebab burung tu tak ada. Kalau macam kita ni, seolahnya staff kita MC ke, kan? Kita mesti kena minta bukti. Mana dokumen kamu ni sakit? Kan? Dia bukan terima bulat-bulat, tapi perlu ada bukti. So Nabi Sulaiman kata apa? Qala sananzur as-saddaqata. Nabi Sulaiman berkata, okey, tak apa, kita tengok dulu, kita lihat adakah kamu wahai burung berkata benar, am kunta minal kadhibin, ataupun kamu wahai burung termasuk di kalangan yang berdusta. Ini bijaknya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yalah tuan-tuan tengok kan, nak pergi ke Yaman terbang tu. Kan? Jadi boleh percaya ke burung ni Nabi Sulaiman, dia nak bukti dulu. Okey. Kemudian ayat nombor 28. Nabi Sulaiman pun minta burung itu, kalau betul lah wujudnya ratu itu, okey. Nabi Sulaiman kata kepada burung itu, izhab. Nabi Sulaiman kata, pergilah. Bi kitabi, dengan membawa kitabi itu maksudnya suratku ini. Hadza bi kitabi hadza. Kemudian
fa'alqih ilaihim, lalu jatuhkanlah surat itu kepada mereka. Maksudnya dulu hantar surat menggunakan burung. Belum ada lagi pos Malaysia, belum ada lagi kita kata apa, Lalau Move ke, belum ada lagi hantar surat-surat ni, belum ada lagi. So gunakan burung Uhud tu. Okey, lepas tu Nabi Sulaiman kata jatuhkan surat tu pada dia, pada mereka. Summa tawalla anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Maksudnya jangan tunjulkan diri kepada mereka itu, tetapi kena buat apa? Fanzur madza yarji'un. Lalu perhatikanlah apa yang mereka itu bicarakan. Kan lepas mereka dapat surat tu nanti, kau ambil maklum, perhatikan, dengar, lihat apa yang mereka bincangkan setelah menerima surat itu. Okay. Lalu burung tu pun buat apa? Dia hantarlah surat tu. Okey, lalu perempuan itu dia berkata apa? Qalat ya ayyuhal mala'u. Berkatalah dia. Saya tulis namanya Bilqis kat sini sebab terjemahan kita memang ditulis nama lah. Tapi tak apalah. Nama ni kalau letak pun taklah merosakkan cerita pun. Taklah kita kata mencemarkan cerita sebab nama sahaja yang paling penting watak tu. Okey, berkatalah Ratu Sabah itu. Dia kata apa? Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar. Orang-orang kanan ratu tu, dia kata, wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku kitabun, satu surat. Kitab tu maksudnya surat, karimun yang mulia. Okey, kenapa Ratu Sabak tu dia kata surat dari Sulaiman tu surat yang mulia? Mulia di sini dia merujuk kepada surat dari raja. Kalau mana-mana raja, bayangkan contohnya yang di Pertuan Agong terima satu surat daripada Ratu England contoh. So itu dipanggil surat yang rasmi. Itu dipanggil surat yang karim, surat yang mulia. Mulia kat situ dia merujuk kepada surat yang diterima daripada seorang raja. Bagaimana Ratu Sabak tu boleh tahu surat itu surat daripada seorang raja? Allahu Ta'ala a'lam. Dan kalau macam kita, mungkin surat itu macam mungkin surat itu dia ada cop rasmi ke, mungkin dia ada logo Malaysia ke, wallahu a'lam. Letterhead dia ada apa, wallahu a'lam. Tak kita tak ketahui. Tetapi yang pasti Ratu Sabah itu mengetahui surat itu bukan dari orang biasa. Dia adalah surat daripada kiriman orang yang mulia. Daripada raja, waktu dia kata karimun. Okey. Kemudian dalam surat itu, apabila dibuka surat itu, didapati innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat itu daripada Sulaiman. Ratu Sabah itu mengetahui pengirim surat itu adalah Sulaiman. Dan apabila dibaca lagi, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ayat 30. Lepas tu dalam surat itu Nabi Allah Sulaiman memulakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah kalimah bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan alla ta'lu alayya wa'tuni muslimina. Okey, Nabi Sulaiman kata pada ayat nombor 31, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku. Berlaku sombong terhadapku ni tuan-tuan, bukan membawa maksud Nabi Sulaiman minta Ratu Sabah itu dengan tentera-tentera dia hormat dekat Nabi Sulaiman tu. Tetapi jangan sombong kepadaku ni bermaksud apa? Bermaksud menerima isi kandungan surat itu. Itu maksud dia. Bukan bermaksud berlaku sombong terhadapku tu maksudnya kena tunduk dekat Sulaiman. Kerana Sulaiman ini gagah, Nabi Sulaiman ini ada tentera di kalangan jin. Bukan sombong kepada Sulaiman tu. Tapi sombong dekat situ yang lebih tepat
dalam konteks Nabi Sulaiman ini seorang raja yang Muslim adalah dia sebenarnya dia nak ajak kepada apa? Kepada menjadi seorang yang menyerah diri. Waktu ni muslimin. Okey, maksudnya menerima isi kandungan di dalam surat itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekejap ya. Saya lihat ada satu rujukan sekejap. Okey, saya okey. Okey. Ayat itu seperti yang telah saya terangkan, seperti dalam tafsiran ayat, saya rujuk sekejap dalam tafsir Tabari. Sebenarnya saya dah catat dah maklumat tu, tapi saya makan lagi, memang benarlah. Maksud dia, jangan sombong terhadap diriku tu, maksudnya apa? Jangan tidak terima dakwah ajakan Nabi Sulaiman itu kepada mereka. Itulah maksudnya. Okey. Jelas kat situ, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kita lihat lagi apa reaksi ratu itu setelah dia membaca isi kandungan surat itu daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengajak dia supaya menyerah diri. Menyerah diri itu maksudnya menyerah diri kepada Allah. Sebab kita tahu maksud Islam ni maksudnya apa? Tunduk, patuh, menyerah diri kepada Allah. Itulah Islam. Sebab tu siapa-siapa yang dia tak tunduk pada perintah Allah, kan, dia tak mahu berserah diri dia kepada ketentuan Allah, kepada perintah Allah, kepada larangan Allah, dia bukanlah Islam yang sebenar-benar Islam. Kalau dia benar Islam, dia kena tunduk. Apa yang Allah kata, kena terima. Apa yang Allah larang, kena usaha tinggalkan. Apa saja ketentuan Allah, dia kena terima. A ke, B ke, musibah ke, nikmat ke, apa saja, dia kena berserah diri. Itulah seorang yang Islam. Okay. Kemudian, ratu itu dia buat mesyuarat. Dia tanya. Qalat, dia berkata, Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan. Dia kata, apa pandangan kamu semua? Kan, dalam bab ini ni, surat yang aku terima ni, ajakan surat ini ni, kan, dia kata, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Yang mana dia kata, aku tak pernah nak buat satu keputusan sebelum kamu berada dalam majlisku ini. Maksudnya, Ratu Sabak ni, dia minta pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia kata, aku tanya kamu ni sebab memang selalu begitu, dia kata. Kalau aku buat keputusan, aku akan tanya kamu. Bincang dulu. Buat mesyuarat dulu. Okey. Kemudian, apa lagi berlaku? Apa jawapan daripada pembesar Ratu Sabak ini? Mereka mengatakan, qalu nahnu ulu quwwah. Mereka mengatakan, kita apa? Kita ni adalah orang-orang yang ada kekuatan tentera, wa ulu ba'sin, dan kita juga satu jenis golongan manusia yang sangat berani. Okey. Maksudnya pembesar-pembesar dia tidak mahu, kalau kita baca pada ayat ni seolah mereka kata kita lawanlah Sulaiman tu. Kita lawan dia. Kan? Nampak macam mereka reject ajakan tadi tu. Okey. Mereka kata kita ni kuat, kita berani, kita ada alat perang yang canggih, kita ada segala-galanya kalau nak berperang, mereka kata. Kemudian mereka mengatakan wal amru ilaiki. Mereka kata dan keputusan berada di tanganmu wahai ratu. Fanzuri madza ta'murin. Maka lihatlah apa yang kamu akan perintahkan. Mereka kata apa? Sekarang keputusan di tangan kamu wahai ratu. Mereka katakan, kamu raja kami ikut je. Kalau kamu kata perang, kita perang, kita lawan dengan Sulaiman. Keputusan
di tangan kamu. Okey, jelas pada ayat ini. So, kalau kita baca dekat 33 ni, maknanya mereka memilih untuk lawan Sulaiman lah. Kan? Tapi itu daripada pendapat pembesar-pembesar dia. Tapi apakah keputusan Ratu Sabah itu? Kita akan jumpa jawapannya selepas ini. Kan? Kalau Ratu Sabah tu kata, okey, proceed, setuju, tentulah mereka lawan dengan Sulaiman tu. Tapi apa tindakan yang diambil oleh Ratu Sabah ini? Kita kena baca pada ayat berikutnya. Okey. Qalat, iaitu ratu itu berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Okey, ratu itu berkata, sesungguhnya raja-raja ini, muluk ini raja-raja, apabila masuk suatu negeri, nescaya mereka akan musnahkan negeri itu. Wa ja'alu 'izzatan ahliha dhillatan. Dan mereka akan jadikan penduduk di tempatnya dan akan menjadikan orang yang ikut raja-raja tu, maksudnya tentera-tentera, siapa-siapa yang ikut raja yang tawan satu negara tu, mereka akan jadi mulia. Lepas tu penduduk, maksudnya penduduk yang berada di tempat yang ditawan itu, mereka akan menjadi hina. Walaupun dulu mereka raja, apabila ditawan oleh musuh, mereka dah tak boleh jadi raja. Kalau dulu mereka ini pembesar, kalau ditawan oleh mana-mana raja, mereka akan menjadi seperti orang yang hina. Wa kadzalika yaf'alun, dan macam itulah yang mereka akan perbuat. Okey. Kalau kita baca pada ayat nombor 34 ni, apa kita dapat jawapan daripada Ratu Sabah tu? Dia setuju tak nak pergi perang Nabi Allah Sulaiman, atau dia sebenarnya tak nak pergi berperang? Tak nak perang. Kalau kita baca 34 ni, dia macam takut lah. Dia macam tak nak perang sebenarnya. Dia maksudnya dia tidak beri keputusan yang berperang tadi itulah. Jadi dia cuma kata biasanya kalau raja-raja ni, setakat dalam sejarah dia yang dia tahu, kalau dia masuk mana-mana negara orang, dia akan tawan penduduk dia. Penduduk akan menjadi hina, akan menjadi banduan dan sebagainya. Okey, tapi kita kena ingat, raja-raja di sini, tuan-tuan, bukanlah merujuk kepada semua raja. Sebab kita tahu dalam sejarah, ada raja-raja yang dia mulia, dia baik, macam Dzulkarnain. Dia pun pergi juga kan, tapi dia tidak zalim orang. Seperti Sulaiman, kita akan tahu pun, dia satu raja yang baik. Okey, tapi yang Ratu Sabah ni masukkan, maksudnya raja-raja yang jahat lah. Okey. Kemudian ayat nombor 35, lagi jelas kita dapat jawapan bahawasanya Ratu Sabah ni dia tak nak berperang. Dia lebih memilih untuk berdamai. Macam mana dia berdamai? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada Sulaiman, kepada mereka dengan membawa hadiah. Dia berkata hadiah. Hadiah ni bahasa Quran sebenarnya. Kita sebut hadiah kan? Dalam Quran sebut hadiah. Hadiah kat sini sebenarnya apa? Sebenarnya dia macam bentuk rasuah lah. Kan? Dia macam nak, macam ratu ni dia tak nak perang. Lepas tu dia hantar hadiah. Kenapa dia hantar hadiah tu? Tengok ya, ratu ni dia seorang yang bijak tau. Kenapa dia nak hantar hadiah tu? Dia kata, fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Dia kata, dan kita akan tunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maknanya ratu ni kata apa? Ratu ni kata, dia sebenarnya dia nak testing Nabi Sulaiman tu. Dia bawa hadiah. Dia bawa hadiah ni, dia nak tengok. Hadiah tu Sulaiman ambil ke dia tak ambil? Kalau dia ambil,
Maksudnya, dia sama macam raja-raja yang sebelum ni. Kalau dia tak ambil, dia ni bukan calon-calon orang ni. Ialah orang bawa hadiah, tahu kan? Kalau hadiah daripada raja. Mungkin bawa emas lah, mungkin bawa, tentu hadiah yang berharga. Jadi dia nak tengok, Sulaiman ni macam mana? Sebab ingat tak, tadi kan Sulaiman ada surat kan? Lepas tu tulis pula, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat lagi? Lepas tu kan Nabi Sulaiman ajak mereka supaya apa? Menyerah diri kepada Allah. Jadi kalau dia ni seorang Nabi, kalau dia ni orang yang mengajak kepada agama, dia ambil ke hadiah yang dikirimkan tu. Okey. Itulah sebenarnya yang nak dilihat oleh Ratu Balqis tu. Sebab tu dia kata, tak apa, kita tengok. Hadiah tu bawa balik semula ke? Atau apa yang berlaku? Kita tunggu utusan tu, kita hantar dia. Lepas tu tengok dia balik bawa apa. Okey. Kemudian kemudian habis zakat itulah. Kemudian tu kita sambung pada kemusykilan yang ke-8 lah. Tapi ada sambungan daripada cerita hadiah. Okey. Inilah serba sedikit penerangan yang dapat saya rujuk dalam kitab Dr. Salah tadi, lepas tu pula dalam beberapa kitab tafsir. Memang maksudnya seperti itulah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadiah apa sebenar-benarnya enggak tahu hadiah apa. Tapi kita boleh bayangkan, kita boleh gambarkan kalau raja, betul tak? Kalau dulu hadiah apa? Kalau kita tengok filem-filem pun tahu kan, dia bawa hadiah yang bukan hadiah yang biasa-biasa. Mestilah hadiah yang sangat berharga. Okey, selesailah kita kemusykilan yang ke-7 tadi. Apa reaksi Ratu Sabah? Apa respon Ratu Sabah? Dia memilih untuk tidak mahu berperang dengan Nabi Allah Sulaiman. Sekalipun tentera-tenteranya sudah bersiap sedia untuk pergi berperang, hanya menunggu perintah daripada Ratu Sabah sahaja. Okay. Selesailah isu ini. Kemudian kita tengok kemusykilan yang ke-8 malam ini. Kita nak lihat Nabi Allah Sulaiman ni sebenarnya dia nak minta bawa singgasana Ratu Sabah tu kepada dia. Kenapa? Dekat kisah ni nanti kita akan kupas macam ni. Kita akan tengok tentang apa tujuan Nabi Allah Sulaiman nak bawa singgasana Ratu Sabah ni. Adakah Nabi Sulaiman ni tak cukup-cukup ke istana dia yang besar tu? Kemudian bila waktu Nabi Sulaiman ni minta istana tu dibawa datang? Ni kita akan bincangkan pada kemusykilan yang ke-8 pada malam ini, insya-Allah. Okey. Kita tengok ya. Rujukan ayat dia masih surah yang sama, tapi kita kena ambil ayat nombor 36, 37 dan 38. Apa jawapan ataupun reaksi Nabi Allah Sulaiman setelah utusan Ratu Sabah tadi datang membawa hadiah? Allah Ta'ala berfirman, "Falamma jaa Sulaiman." Maka tatkala utusan Ratu Sabah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, "Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum." Okey, tengok ayat ni. Allah Ta'ala berfirman, cerita pada kita tentang Nabi Allah Sulaiman kata apa? Apakah patut? Dia kata, apakah patut kamu nak menolong aku dengan harta? Nabi Sulaiman kata, kenapa kamu nak sogok aku dengan harta? Kenapa kamu nak bawa hadiah ni kepada aku? Nabi Sulaiman kata apa? Apa yang Allah beri kepada aku ni khairun, lebih baik mimma atakum, daripada hadiah yang kau nak bagi kepada aku. Nabi Sulaiman kata apa? Apa hadiah yang kau ada ni nak bawa kepada aku ni? Dia tidak sehebat, dia tidak sebaik apa yang telah Allah beri kepada dia. Ingat tak sebenarnya Nabi Allah Sulaiman dapat apa? Kita dah sebut sedikit kan? Ada mukjizat,
ada dengan kisah anginnya. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman ni dia pernah minta kekuasaan yang tak dibagi kepada orang-orang yang lain. Okey, kemudian Nabi Sulaiman kata apa? Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kamu pula rasa macam bangga sangat. Oh, kamu boleh bagi hadiah yang hebat-hebat bawa kepada aku. Okey, jadi dekat sini kita dapati Nabi Sulaiman itu tidak menerima hadiah itu. Bermakna hadiah tu nak kena buat apa? Tengok ayat berikutnya. Irji' ilaihim. Nabi Sulaiman kata apa? Kembalilah kepada mereka. Maknanya Sulaiman tak menerima hadiah itu. Dia suruh bawa balik hadiah. Okey. Kemudian Nabi Allah Sulaiman menitipkan pesanan. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Dia kata, balik bagi tahu kepada mereka, kami akan mendatangi mereka. Maksudnya Sulaiman kata apa? Kami pergi ke Sabak nanti. Dengan bala tentera yang mereka tidak ada kuasa nak lawan dengan tentera kami. Dan pasti kami akan halau mereka dari negeri itu. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Dengan apabila kami keluarkan mereka dari negeri itu, maka mereka akan menjadi hina dan mereka akan menjadi hina dina. Okey. Apa yang Nabi Allah Sulaiman buat ni sebenarnya, dia nak minta kepada mereka ni supaya beriman lah. Okey, tapi faham kan, tentera boleh lawan sudah pasti dengan kuasa lah. Okey, Nabi Sulaiman ni dia nak serang ratu itu dengan kaum Sabak ketika itu. Tenteranya bukan nak ambil harta, bukan kerana nak ambil hasil galian ke, bukan nak ada sebab lain, tapi sebenarnya kerana semata-mata kerana agama, sebab mereka telah menyembah matahari. Okey. Jadi apa yang berlaku? Nabi Sulaiman kata lagi. Qala ya ayyuhal mala', berkatalah Sulaiman, wahai para pembesar. Ayyukum ya'tini bi'arshiha. Siapa di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Sabak itu kepadaku? Qabla ayyatuni muslimin. Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dekat sini ada kemusykilan. Kemusykilan macam mana? Kemusykilannya adalah yang pertama, kata Imam Tabari, kemusykilannya adalah bila Nabi Sulaiman ni cakap kepada para pembesar dia tentang nak bawa singgah sana Ratu Sabak tu. Bila dicakap maklumat ni, kalau kita tengok pada susunan ayat tu, macam dia cakap nak minta bawa singgasana Ratu Sabak ni selepas utusan itu datang bawa hadiah dan selepas utusan itu balik semulalah membawa hadiah yang mereka bawa. Itulah waktu dia. Namun ada juga para ulama tafsir kata Nabi Allah Sulaiman cakap ni dia nak minta bawa arash ni sebenarnya sejurus selepas burung Hud itu menyebut tentang Ratu Sabak itu ada arash yang besar tu, ada singgasana yang besar tu. Ada pendapat pertama kata macam tu. Kenapa Nabi Sulaiman dia nak minta bawa arash itu depan mata dia? Sebab dia nak tengok bukti betul tak? Betul ke burung Uhud ni kata macam tu? Betul ke ada seorang perempuan ratu yang ada singgasana yang besar? Kita ingat tak sebelum ini yang Nabi Sulaiman kan dia minta kepada Allah kan? Jangan beri kepada siapa-siapa kekuasaan seperti melebihi kekuasaan aku tu. Kita dah ulas dah pada minggu yang sebelum. Jadi kata Nabi Sulaiman tak percaya, ada ke orang yang ada kuasa? Kalau tengok macam hebat juga ratu ni. Jadi para ulama pendapat pertama kata ayat 38 ni Nabi Sulaiman cakap sejurus selepas burung Uhud tu mengemukakan
berita itu. Okay. Pendapat kedua kata, kalau kita baca dekat ayat ni, pendapat kedua kata, dia minta bawa arash Ratu Sabak tu, singgasana Ratu Sabak tu selepas dihantar utusan dan selepas utusan tu kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Imam Al-Tabari tidak memberikan kita tak tahu sebenarnya bila percakapan Nabi Allah Sulaiman. Tapi kalau kita baca ayat, nampak macam selepas utusan itu datang kan. Allahu ta'ala alam. Itulah kemusykilan yang dapat kita rungkaikan. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah, kenapa Nabi Sulaiman beria-ria sangat nak dibawa kepadanya singgasana Ratu Sabak tu? Apa sebab? Adakah kerana Nabi Sulaiman ni macam takjub sangat istana dia pasal burung tu kata dia mempunyai singgasana yang besar? Adakah kerana semata-mata nak tengok apa singgasana Ratu Sabak tu? Ataupun Nabi Sulaiman ni sebenarnya apabila nak bawa singgasana tu datang kepada dia, adalah untuk macam nak memberikan ujian. Maksudnya sebab yang kedua ni, adakah kerana Nabi Sulaiman ni dia bawa singgasana Ratu Sabak tu kepada dia sebelum mereka datang menghadap dia nanti, tapi singgasana tu dah ada dah depan dia. Adakah Nabi Sulaiman nak testing Ratu Sabak itu supaya dia dapat kenal tak, inilah singgasana dia. Yalah, kita kena ingat kan, nak bayangkan nak bawa singgasana daripada Sabak, Yaman, nak dibawa masuk ke Palestin. Nak angkut guna apa? Nak bawa macam mana? Jadi pendapat yang kedua tu, ia merupakan pendapat yang terpilih lah. Maksud dia, Nabi Allah Sulaiman ni bukan kerana dia belagak, bukan kerana dia sombong. Sebenarnya Nabi Allah Sulaiman ni dia nak menunjukkan bahawasanya dia ni adalah Rasul Allah. Dia ada mukjizat. Apa yang dia dapat tu sebenarnya adalah menunjukkan dia ini bukan orang biasa. Dia adalah utusan Allah. Dan pendapat yang kedua ni sebenarnya lebih terpilih lah. Bukan kerana Nabi Allah Sulaiman ni macam nak tengok sangat Ratu Sabak ni punya singgasana sampai takjub. Bukan sebab itu. Dan jawapan yang kedua ni kita akan jumpa nanti macam mana Ratu Sabak itu sendiri merasa takjub kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman itu. Jadi jawapan dia, nak bawa datang ke istana ni sebenarnya adalah untuk buktikan bahawa dia ini seorang Rasul. Dia ada mukjizat. Jadi kalau Ratu Sabak itu percaya dengan yakin, maka isi kandungan surat Nabi Allah Sulaiman itu pasti dia akan terima. Okey. Selesai kisah ini, tapi ada satu lagi. Apa maksud ayat tuni muslimin? Apa maksud mereka menjadi orang yang berserah diri dekat sini? Berserah diri dekat sini adakah membawa maksud Nabi Sulaiman mengajak mereka masuk ke dalam Islam? Ataupun yang mana? Sebenarnya itu tuan-tuan ya, orang-orang yang berserah diri kat sini dekat ayat ini adalah mengikut pendapat yang terpilih. Jadi dua pendapat. Pendapat pertama kata Nabi Sulaiman kata sebelum mereka datang kepada aku tu sebagai orang yang berserah diri kat sini, pendapat pertama kata ia nak mengajak
kepada Islam. Maksud bukan mengajak pada Islam. Maksud dia, pendapat pertama kata, kalau mereka dah datang nanti, mereka dah datang dah masuk Islam. Maksudnya mereka datang tu memang mereka dah Islam dah. Ataupun pendapat lain kata, yang mereka datang menyerah diri kat sini, membawa masuk apa? Mereka belum Islam lagi. Tapi mereka datang dalam keadaan mereka dah bersiap sedia untuk mereka menyerah diri, mereka ini tunduk kepada agama Islam. Sebab, faham tak maksud dia? Jadi, kedatangan mereka nanti tu, sebelum mereka datang, arash singgah sana Ratu Sabah tu dah ada di sisi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka datang sebagai apa? Mereka datang dalam keadaan mereka sudah pun mahu untuk menyerahkan diri, untuk tunduk masuk ke dalam agama Islam. Jadi itulah sedikit tuan-puan yang dapat saya kongsikan, beberapa perincian, beberapa maklumat lanjut daripada ayat-ayat ini. Jadi secara tak langsung, tuan-tuan dan perempuan dah dapat mengetahui sedikit sebanyak kisah Nabi Allah Sulaiman. Jadi untuk mengetahui daripada permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman, insya-Allah hari Jumaat ni kita akan mulakan kelas kembali cerita tentang jejak 25 Rasul. Kita dah miss 2 kelas, kita dah miss 2 minggu. 2 kali Jumaat kita tak ada kelas kerana saya ada urusan di kampung. Jadi kita akan buat kelas sekali lagi insya-Allah. Kita akan mulakan kembali kisah Nabi Allah Sulaiman pada hari Jumaat malam Sabtu. InsyaAllah kita akan belajar permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman. Jadi siapa yang ikut kelas Jumaat nanti, dia ada kelebihan lah sebab sikit sebanyak dia dah ada maklumat yang dia pelajari pada kelas pada malam ni dan pada Isnin yang sebelum ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa-apa pertanyaan ke? Tuan-tuan ada sebarang penambahan maklumat, dialu-alukan, salah silap, mohon betulkan jika ada. Ada pertanyaan ke tuan-tuan? Dekat FB tak ada Ustaz. Kat FB tidak ada. Okey. Dekat chat ada tak? Tak ada Ustaz, ada kita tanya tu tentang nama tu Israiliyat lah sebenarnya yang kita dapat tahu tu. Yang selalu disebut-sebut tu daripada sumber Israiliyat lah sebenarnya. Ya. Tapi bukanlah jenis Israiliyat yang berat lah. Melibatkan akidah, dia tidak melibatkan ya. akidah. Okey. Betul. Terima kasih. Okey, kalau begitu jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi insya-Allah pada malam yang berikutnya, itu pada malam esok. Kita sambung lagi tentang kitab Taurat insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.